TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Apa khabar murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera. Ada yang duduk di rumah tu, ada yang tengah buat kuih nak berniaga esok pagi. Jadi murid-murid pun pandai dalam bidang perniagaan kan. Tapi apa mata pelajaran kita pada hari ini dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Muhammad Hamzi Ismail, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional SMK Bukit Saujana, Port Dickson Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Baik, Aiman. Aiman sihat? Alhamdulillah sihat Cikgu. Terima kasih Cikgu. Bila jumpa Cikgu je rasa macam nak bisnes je kan? Alamak, bagus tu. Mindset tu kita nak. Kita dalam mata pelajaran perniagaan. Baiklah, dan bersama dengan kita juga pada hari ini jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Nazri Husin daripada SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini dan pastinya murid-murid dah tak sabar dah nak belajar ataupun nak dapatkan tips macam mana nak jawab soalan untuk kertas 2. Jadi murid-murid di rumah macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Cikgu Hamzi pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Baik, Aiman. Terima kasih ya. Jadi saya harap murid-murid di rumah telah pun bersiap sedia untuk bersama dengan saya bagi slot sukses pada hari ini yang mana kita nak memberi tumpuan kaedah menjawab dengan lebih tepat bagi kertas 2 perniagaan. Semua orang yang berusaha tak mustahil untuk mereka mendapat kejayaan. Jangan putus harapan. Okey, jadi untuk kertas perniagaan kertas 2, murid-murid semua sedia maklum kita ada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Di mana bahagian A itu ada 6 soalan. Calon perlu memilih 5 soalan terbaik yang boleh mendapatkan markah. Kemudian soalan bahagian B ada 3 soalan meliputi 2 pilihan wajib yang perlu kita dapatkan 30 markah. Seterusnya bahagian C merupakan 1 soalan kajian kes. 1 soalan kajian kes yang perlu dikaji soalan itu untuk mendapatkan 20 markah. So bahagian C ini tiada pilihan. Calon perlu menjawab keseluruhan bahagian C, Aiman ya. Okey, seterusnya. Okey, di sini murid-murid boleh nampak calon SPM boleh lihat bentuk soalan terhad, terbuka dan berfokus, iaitu soalan ini memerlukan respon daripada murid, respon terbuka ataupun terhad di sini. Kita tengok terhad dulu, Aman. Ya, okey, respon terhad tu maksudnya murid perlu membaca buku untuk dapatkan faktanya. Jadi kalau murid tak baca buku, soalan respon terhad ini agak sukarlah murid menjawab. Selalunya bak kata nak menggoreng tu tak dapat. Soalan respon terhad ni. Manakala untuk respon terbuka, ini tak apa. Memang ada dalam soalan tu, orang baru baca soalan pun dia boleh bagi jawapan pada ketika itu. Okay, seterusnya ialah soalan respon berfokus, iaitu soalan berdasarkan situasi ataupun dia boleh jadi gambar, petikan, rajah dan sebagainya, yang mana calon perlu menjawab berpandukan situasi itu saja. Jangan cerita benda lain. Kalau ceritanya tentang perniagaan orang berniaga burger, cerita sebutkan tentang perniagaan burger tersebut. Jadi daripada keseluruhan 100 markah itu, dia akan menjadi wajaran lebih kurang 60% lah. Kerana kertas perniagaan ini bagi calon sekolah dia ada 3 kertas lah. Okey, seterusnya masa menjawab yang diperuntukkan ialah 2 jam 15 minit. Di sini merupakan anggaran masa yang diperuntukkan. Terpulanglah kepada calon. Cuma bagi saya, calon yang baik perlu memanfaatkan masa selama 2 jam 15 minit ini dengan baik. Di mana bahagian A, walaupun dia 50 markah, janganlah sampai 1 jam. Terlalu lama spend masa dekat bahagian A, Man. Betul. Okay, sebab bahagian A dia nampak 50 markah, dia buat all out kat situ sampai terlupa jam.
tolong perhatikan jam lebih kurang 50 minit. Jika bahagian A tak sempat siap dalam 50 minit pertama, boleh terus pindah ke bahagian B. Tak apa, bahagian A itu tinggalkan dulu. Jawab bahagian B, kita target untuk 30 markah bahagian B. Kita cuba spend dalam, cuba luangkan masa untuk lebih kurang 30 minit. Selepas bahagian B 30 minit pun tak sempat siap, pindah terus bahagian C dalam masa 30 minit juga untuk menjawab soalan kajian kes. Dan jika kita lihat soalan bahagian A, B dan C ini, ada lagi lebihan masa, Man. Ya, cikgu. Kita tengok ada lebihan lebih kurang 25 minit, yang mana 25 minit ni boleh digunakan untuk mungkin merangka jawapan di awal. Sebab jangan tergesa-gesa lah. Masa menjawab 2 jam 15 minit tu panjang. Murid sesuai untuk menulis jawapan yang sepatutnya. Dan ketika lebihan masa inilah kita boleh tambahkan jawapan-jawapan yang kita rasakan tak cukup mantap. Sebab saya rasa semua calon perniagaan ini ambil saja perniagaan bukan sekadar nak lulus, Man. Dia nak mendapat satu keputusan yang cemerlang. Paling kurang pun bagi dapat grade yang betul-betul baik lah. Menunjukkan dia menguasai konsep-konsep yang telah diajar dalam mata pelajaran perniagaan. Jadi 2 jam 15 minit ini dapat digunakan sebaik mungkin lah untuk murid-murid menjawab kertas 2. Okey. Jadi kalau ikut format tu, seterusnya kita tengok kaedah untuk skor kertas 2. Jadi murid-murid kadang dia takut untuk kertas 2 ni. Sebab rasanya macam dia mungkin tak berapa nak faham konsep soalan dan sebagainya. Jadi perkara pertama yang saya ingatkan kepada calon ialah memahami konsep soalan yang ditanya dan juga melihat pembuka soalan dan kehendak soalan. Soalan biasanya dia akan ada pembuka soalan, Man. Ya, dia akan kata situasi berikut berkaitan pemilikan perniagaan. Jadi soalan itu akan cerita tentang pemilikan perniagaan. Jangan calon ambil topik yang lain dimasukkan dalam jawapannya. Okey, jadi kita fahamkan kehendak soalan. Yang kedua, calon menulis jawapan bertepatan dengan kata tugas dan jumlah markah. Jadi semua murid yang ada hari ini perlu fokus kepada kata tugas yang saya akan tunjukkan, kerana dengan kata tugas ini dapat menyelamatkan markah murid. Jika calon menguasai buku teks kata 4 dan 5 ni pun dengan baik, tapi kaedah menulis jawapan tidak mematuhi kata tugas, menyebabkan markahnya tidak cukup lah. Nanti kita akan lihat. Seterusnya, jawapan ada kaitan dengan situasi soalan bagi mengelakkan penalti potongan 1 markah. Penalti, kan? Bukan main bola aja ada penalti. Dalam dalam SPM perniagaan ni juga, jika calon menulis jawapan itu terlalu umum, tak merujuk kepada situasi, kemungkinan boleh menyebabkan potongan 1 markah tu. Jadi murid memang tak tahulah, tapi kita bagi tahu supaya dia tak rugi. Dia rasa dia dah betul, tapi rupanya ada penalti. Okey. Seterusnya, calon boleh tulis jawapan dalam bentuk poin ayat yang lengkap, di mana poin itu maksud saya ayat tu boleh berdiri sendiri. Tak bolehlah jika calon nak terangkan tentang satu konsep kepentingan sumber manusia contohnya, dia tulis kebajikan pekerja. Memang kita nampak poin. Bukan itu maksud saya poin. Maksud saya poin kebajikan pekerja itu kita buat dalam ayat. Menjaga kebajikan pekerja. Orang baca pun faham. Jadi perlu dalam ayat yang lengkap memastikan jawapan itu boleh diterima dalam SPM yang akan datang lah. Itu dia, cikgu, kaedah untuk kita skor kertas 2. Dan selepas ni kita nak tengok soalan-soalan contoh. Cikgu akan tunjuk dengan lebih terperinci lagi. Murid-murid jangan berganjak, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran perniagaan, kita nak minta tips daripada cikgu untuk kita jawab kertas 2. Dan mungkin kita nak cikgu contoh-contoh soalan yang mungkin ada clue-cluenya masuk exam nanti. Ada ke cikgu? Silakan. Okey, jadi terima kasih. Kita teruskan untuk pecutan ni, nama pecutan jadi murid-murid pastikan pen dan kertas itu tak lepas dari tangan untuk terus menulis apa bentuk-bentuk soalan yang mungkin kita kongsikan hari ini berdasarkan kata tugas yang sepatutnya. Jadi kita lihat contoh soalan yang sesuai untuk kertas 2 ini. Yang pertama, ini contoh soalan boleh dikatakan sebagai soalan respon terbuka lah. Jelaskan faktor modal sebagai penyumbang dalam memulakan perniagaan.
Okey Aiman, jika lihat pada soalan ini 4 markah, jadi berapa huraian yang perlu dinyatakan? 4 cikgu. Okey, jadi faham. Soalan biasanya dia tak sebut nak berapa. Murid ataupun calon perlu tahu untuk melihat markah yang diperuntukkan dan begitulah jumlah huraian yang perlu kita nyatakan. Contoh Aiman saya tanya, sebab ni soalan respon terbuka. Huraikan faktor modal sebagai penyumbang memulakan perniagaan. Okey, modal. Apa yang Aiman boleh sebut saya tentang modal? Kalau modal ni duit cikgu. Dia Okey. melibatkan tunai. Modal Betul, cikgu? meliputi wang tunai lah. Wang tunai cikgu. Okey, jadi saya rasa itu merupakan salah satu faktor modal itu dalam bentuk wang tunai. Kita terus tengok jawapan. Macam mana jawapan untuk soalan seperti ini? Okey, modal bentuk wang tunai. Okey, jadi Aiman dapatlah 1 markah dah tu. Alhamdulillah. Okey, sebab daripada 4 markah tadi kita tengok. Okey, seterusnya memastikan modal yang kita peroleh itu mencukupi dan sesuai dilaburkan untuk digunakan dalam perniagaan. Lagi apa saja yang murid ingin terangkan ataupun menghuraikan tentang modal, cuba nyatakan. Untuk biasanya dalam SPM, kita tak adalah menghadkan jawapan murid. Kalau dia nak tulis banyak pun tak ada masalah. Tulis je seberapa banyak yang dia rasa sesuai. Okey, modal terdiri daripada sumber pembiayaan dalaman dan luaran. Calon-calon SPM dah belajar tajuk ni. Dalam tajuk sumber pembiayaan tingkatan 5, dia tahu ada sumber pembiayaan dalaman dan luaran. Dinyatakan kat situ. Dan murid yang lebih baik, dia menyatakan pula contoh pembiayaan dalaman itu apa, luaran itu apa. Sebenarnya mendapat markah tambahan. Saya galakkan murid menulis contoh. Tak kira lah dia tahu dapat markah ke tak. Tulis saja contoh yang kamu rasa nak tulis. Okey, seterusnya. Modal itu mampu menjana keuntungan ataupun membawa pulangan. Jadi kalau kita lihat di sini ada lebih kurang 6 pilihan markah, tapi markah maksimum yang diperolehi 4 markah. Okey, itu contoh soalan yang pertama. Kita lihat soalan yang kedua dengan kata tugas yang lain, iaitu terangkan. Terangkan tentang pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan kepada usahawan. Okey, untuk pengetahuan Aiman dan murid-murid, ini adalah soalan respon terhad. Di mana jika murid tak membaca buku ataupun tiada pengetahuan sedia ada, memang tak boleh jawab soalan ni. Bila bila tak boleh jawab tu, memang kosonglah markahnya. Jadi ada tips untuk kita baca ataupun hafal beberapa fakta. Contoh pelepasan cukai yang ni lah. Okey, Aiman nak saya bagi tahu? Naklah cikgu. Okey. Bila terangkan markahnya 6, dia mesti ada 3 fakta, 3 huraian. Okey, bagaimana pula kalau murid hanya memberi fakta bagi soalan ini? Okey, kita lihat. Murid semua tahu. Dalam tajuk tingkatan 4, trend perniagaan, ada 5 jenis pelepasan cukai yang diterangkan. Okey, saya tunjukkan satu persatu. Okey, saya ajar murid saya untuk hafal ni. Kita biasakan T, E, E, P, P. Kalau Aiman tengok huruf pun dah tahu. Tip. Macam mana sebut, Man? Tip. Betul tip. Betul Okey, bunyinya begitu. Contoh taraf perintis, kemudian yang kedua allowance cukai pelaburan. Okey, bila yang dirahafal yang kedua tu allowance cukai pelaburan, perkataan pelaburan tu turun ke bawah pula. Jadi allowance pelaburan semula. Okey, lepas tu ada 2 lagi P, iaitu potongan cukai disertai dengan pengecualian cukai. Ini diberikan kepada usahawan yang terlibat dalam perniagaan. Jadi jika murid hanya menyeraikan 5 ini sahaja tanpa penerangan, berapa markah dia agak nyaman? Mungkin separuh je cikgu. Oh, pandai. Betul ke? Separuh. Betul. Separuh maksudnya 3 sahaja dia dapat. Okey, walaupun dia 5 ni betul, dia hanya dapat 3 markah saja untuk fakta. Jadi murid perlu menerangkan fakta-fakta ini dalam bentuk ayat penerangan lah. Jadi murid kena tahu. Kalau tak tahu memang cukuplah. Tak apalah 3 markah daripada kosong. At least ada juga. Okey, jadi untuk murid-murid hafal, taraf perintis berkaitan yang menyertai promosi kerajaan ataupun dikecualikan cukai 5 tahun. Manakala allowance cukai pelaburan, kalau kamu tengok sini berstatus MSc ataupun berasaskan bahan mentah tempatan. Seterusnya yang ketiga, allowance pelaburan semula, maksudnya allowance pelaburan semula diberikan tu untuk pembelian aset modal. Yang keempat ialah potongan cukai. Potongan cukai ini menjual barangan-barangan tempatan. Barangan tempatan yang nak dieksport ke luar negara boleh mendapatkan potongan cukai. Lagi satu ialah pengecualian cukai untuk industri teknologi tinggi. Jika Aiman perasan, ada 2 jawapan berstatus MSc kat sini, mana satu dekat pengecualian cukai, satu dekat allowance cukai pelaburan. Jadi biasanya kita akan pilih salah satu. Kalau dia tulis 2 MSc ni, kita ambil satu je lah markah dia. Jadi calon soalan macam ni tak ada pilihan. Sebab kadang kata, susahlah cikgu nak hafal
nama pun murid. Murid sekolah memang tugas dia memang begitu, Aiman. Betul, memang cikgu. susah. Cikgu pun dulu murid. Aiman pun pernah jadi murid kan? Betul, cikgu. Berapa saja SPM dulu, Aiman, ambil? Dulu ambil 10 je. Masya Allah, 10 tu orang hebat tu. Allah Jadi Allah. kalau setakat murid-murid di rumah ambil 8, 9 tu, tak ada masalah. Memang boleh dapat keputusan yang baik. Okey, kita tengok kata tugas yang berikutnya. Okey, 6 markah saya tunjuk kat sini. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan ada situasi, soalan ada fokus. Okey, Aiman, boleh tak tolong bacakan untuk Boleh, saya? cikgu. Okey. Encik Abdul merupakan seorang pengusaha kilang sos di Tampin, Negeri Sembilan. Perusahaan beliau menghasilkan pelbagai jenis sos yang diedarkan melalui pemborong. Beliau menggaji 35 orang pekerja tetap di kilangnya yang membantu mendapatkan hasil jualan tahunan tidak kurang daripada RM850,000. Terangkan klasifikasi perniagaan tersebut. Jadi murid yang dah belajar, dia sepatutnya tahu apa yang dimaksudkan dengan klasifikasi. Apa yang saya nak tekankan di sini, Aiman dan murid-murid di rumah, soalan yang ada situasi, cuba cari jawapan yang ada dalam petikan ini. Sebab jika murid tahu, dia nampak petikan, sepatutnya dia tahu mana jawapan yang boleh dia turunkan ke dalam situasi. Sebab tu tadi saya sebut, soalan situasi ini, Aiman, kita terus tulis supaya kita tahu ianya berkaitan dengan stimulus. Kita sebut stimulus situasi ini. Okey, klasifikasi, tajuknya di tingkatan 4. Sebut saja klasifikasi, murid-murid boleh tahu. Itu ialah berkaitan saiz dan sektor. Soalan dia mungkin tak tanya terangkan saiz dan sektor. Itu nampak sangat. Jadi murid yang tahu klasifikasi, dia tahu, oh soalan ni tanya saiz dan sektor. Contoh, murid baca pengusaha kilang. Pengusaha kilang. Kilang ni sektor keberapa? Agaknya sektor keberapa kilang kita ni? Kilang yang kedua, cikgu. Mana betul ke? awak ambil perniagaan ni dulu? Mungkin pengetahuan sedia ada lah. Jadi, betul kalau sebut sektor kedua. Sektor kedua. Jadi kenapa Aiman sebut sektor kedua? Tengok balik situasi. Apa penerangan Aiman terhadap sektor kedua tadi? Kilang sos. Pengusaha kilang sos. pengusaha Dia kilang terlibat sos. sebagai pengusaha kilang sos di Tampin Negeri Sembilan. Dapat 2 markah. Satu sektor kedua. Lepas tu penerangan ni ambil dalam ini. Okey. Saiz, satu lagi saiz. Saiz murid kena tahu melalui pembacaan lah, kena ingat. Okey, jika saya tunjukkan jawapan, saiz kecil. Kenapa saiz kecil? Murid perlu tahu untuk tentukan saiz perniagaan, ia ditentukan berdasarkan jumlah pekerja tetap dan juga jumlah jualan tahunan. Jawapan yang diberikan, saiz kecil ialah menggaji 35 orang pekerja tetap. Ini dinyatakan dalam petikan tadi. Mana kalau dalam buku teks, kurang daripada 75 orang ataupun disebut hasil jualan tidak kurang daripada 850,000. Kurang daripada 15 juta, ini jawapan yang sebenar dalam buku teks. Okey, jadi jawapan yang Aiman sebutkan tadi, terima kasihlah. Jadi murid-murid tak perlu ragu-ragu untuk tulis balik apa yang ada dalam petikan ke dalam jawapan. Calon berhak mendapat 4 markah bagi soalan ini. Itu terangkan ada situasi. Okey, seterusnya, okey, ini gambar, cantik gambar ni. Gambar berikut berkaitan dengan sejenis sumber perniagaan, sebuah perniagaan kurier. Kurier buat apa, Man? Hantar surat, cikgu. Hantar surat. Hantar apa lagi? barang. Hantar barang. Okey, saya kena tanya tu sebab mungkin murid tertanya apa itu kurier. Okey, kurier berkaitan perkhidmatan penghantaran semakin popular sekarang. Okey, huraikan prosedur mengurus sumber tersebut. Okey, sumber. Sumber ini sumber apa? Memang nampak lori. Murid yang belajar sepatutnya tahu ini ialah bab 2 tingkatan 5 berkaitan pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi. Jadi ini merujuk kepada sumber fizikal. Huraikan prosedur mengurus sumber 6 markah. 6 markah macam mana boleh jadi 6, kan? Kalau Aiman tengok 6 markah ni, berapa agak-agak prosedur yang kena bagi? Kalau kita tengok, cikgu, kalau 6 ni biasanya mungkin 3, cikgu. 3, okey. Mungkin calon akan fikir 3 tu sebab 6 markah. Tapi untuk pengetahuan Aiman dan murid-murid, bila soalan huraikan, dia mesti ada fakta, ada huraian dan juga contoh. Ada 3. Jadi fakta, huraian, contoh, berapa agaknya prosedurnya? Okey, saya rasa 2, cikgu. 2, cantik. Ada 2 prosedur, 2 penerangan dan 2 contoh. Okey, contoh prosedur pengurusan sumber fizikal. Kita tengok contoh jawapan. Prosedur mengurus sumber tersebut. Nampak saya tuliskan dalam kurungan tu lori. Supaya kita merujuk kepada situasi yang berlaku itu. Yang pertama, biasanya murid akan tulis ialah perlindungan insurans atau aspek keselamatan. Manakala yang kedua, baik pulih serta penyelenggaraan terancang. Ini memang dinyatakan secara faktanya dalam buku. Murid perlu tahu. 2 ini 2 markah.
Kemudian murid menerangkan tentang perlindungan insurans iaitu melindungi peniaga pemandu daripada risiko kemalangan. Murid tambah lagi mendapat ganti rugi pampasan jika berlaku kemalangan. Kalau untuk pengetahuan Aiman, ni masih lagi dalam jawapan huraian. Okey, dia dah ada fakta, dia ada huraian. Manakala ditulis pula yang bawah untuk baik pulih, memastikan lori tidak rosak ketika beroperasi ataupun melancarkan perniagaan. Dan satu lagi, lori dapat digunakan untuk tempoh yang lama. Kalau ikut ni mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada 6 markah ni. Adakah dia layak dapat 6 markah, Man? Layak, cikgu. Layak. Kenapa boleh layak? Sedangkan tadi saya kata mesti ada fakta, ada huraian, ada contoh. Alamak, contoh belum, cikgu. Aiman terlupa contoh. Alamak. Jadi murid saya tak nak terlupa contoh tu. Contoh mesti bagi soalan huraikan. Jadi contoh saya tanya Aiman senanglah. Kalau baik pulih tentang lori ni, apa Aiman rasa contoh yang sesuai? Saya rasa tukar minyak hitam lah, cikgu. Jika Aiman tulis menukar minyak hitam lori setiap bulan, itu pun contoh menunjukkan penyelenggaraan. Kita terima jawapan tersebut. Okey, alhamdulillah. Okey, manakala perlindungan insurans aspek keselamatan. Apa aspek keselamatan yang Aiman rasakan sesuai untuk lori tersebut? Saya rasa letak kamera dekat depan lori tu, cikgu. Betul. Contoh Aiman tu nampak macam tak betul kan? Tapi meletakkan kamera di hadapan lori tu sebagai langkah keselamatan. Orang langgar kita ke, nanti orang nak salahkan kita pula. Jadi itu sebagai faktor contoh yang ada. Nampak contoh saya tunjukkan kat sini, boleh tengok ada CCTV, ada alat pemadam api, mana-mana contoh yang dirasakan sesuai. Ada pakai CCTV, ada juga murid yang tahu insurans yang sesuai untuk yang membawa lori inilah. Begitu juga dengan contoh yang diberikan bagi baik pulih. Okey, dapat 6 markah. 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Soalan huraikan. Rugi nanti kalau dia buat huraian semata-mata, dia tak dapat markah penuh lah. Okey, jadi calon-calon seterusnya kita tengok. Okey, situasi berikut. Cik Maria. Okey. Aiman boleh baca sekali lagi? Boleh, cikgu. Teruskan. Cik Maria berhasrat membesarkan kedai pastri miliknya tetapi menghadapi masalah kekurangan modal. Dia mendapat nasihat daripada ibunya sama ada cuba mendapatkan pinjaman wang daripada pihak bank atau mencagarkan beberapa utas rantai emas dengan Ar-Rahnu. Sejauh manakah anda bersetuju jika Cik Maria memilih untuk menggunakan pembiayaan Ar-Rahnu? Okey Aiman, terima kasih. 6 markah untuk makluman calon. Jika kata tugasnya sejauh manakah anda bersetuju. Calon jangan jawab setuju ataupun tak setuju. Sebab dalam konteks soalan kata tugas ini, dia ada 2 kata tugas, sama ada sejauh manakah anda bersetuju ataupun bincangkan. Okey, dia bagi situasi macam ni, terus tulis kata tugas bincangkan. Cara menjawab ialah kita memberi kelebihan dan kekurangan tindakan tersebut. Jadi jika murid jawab setuju saja, dia tak dapat markah lagi. Tapi kesan buruk dia jawab setuju tu, dia akan ceritakan tentang kelebihan saja. Sedangkan soalan ini memberi ruang dia menulis jawapan yang banyak, kelebihan dan kekurangan pemilihan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu pernah dengar, Man? Ar-Rahnu ni tempat pajak gadai emas, ya, cikgu? Tempat pajak gadai emas dengan cara Islam lah. Ya. Memang ada dalam topik yang dibelajar tingkatan 5, sumber pembiayaan. Okay, jadi kita tengok contoh bagaimana jawapan tu boleh ditulis untuk keadaan ini. Kebaikan. Calon boleh tulis dulu dengan kebaikan tindakan Cik Maria ialah, jadi kita menyatakan, menyenaraikan kebaikan-kebaikan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu tidak menekan faedah atas pinjaman. Sebaliknya, Ar-Rahnu mengenakan caj perkhidmatan ataupun upah simpan yang rendah. Proses tu mudah. Pergi bawa saja rantai emas tadi, terus dapat pinjaman, Man. Tak perlu tempoh yang lama lah. Proses dia cepat. Okay, barang gadaian ataupun rantai emas. Lebih senang sebut rantai emas lah. Sebab situasi tadi dia sebut rantai emas, dinilai mengikut harga semasa yang tinggi. Walaupun emas tu dah lama, tapi kita ikut harga semasa. Barang gadaian ataupun rantai emas disimpan dengan selamat. Dan juga lebihan jualan akan dipulangkan jika barang gadaian dijual sekiranya Maria tidak mampu membuat bayaran balik. Mungkin dia tak dapat bayar balik. Tapi pada ketika itu, jika dilelong, dijual rantai emas tu, ada lebihan, dia akan mendapat pulangan. Kalau ikut markas ini dah dapat 6, kan? Ya, tapi tak semua ni murid terfikir untuk tulis. Jadi tengok pula apa kelemahan Ar-Rahnu. Ataupun satu lagi, tadi mak dia cadangkan Ar-Rahnu dengan apa? Ar-Rahnu ataupun dan pinjaman bank. Pinjaman bank. Betul. Alamak, dan pinjaman bank tu sebenarnya itu pun boleh dinyatakan sebagai satu kelebihan kalau dia pilih. Boleh masukkan dalam jawapan juga. Ceritakan. Contoh,
kekurangan tindakan Cik Maria, dia ambil arwah Nur tu, iaitu nilai emas tu terhad lah. Yang dicagarkan bukan pinjaman penuh. Kalau emas tu harga RM10,000, dia tak akan dapat RM10,000 betul. Dia ada nilai yang dipersetujui, tak sampailah RM10,000 tu. Seterusnya, rantai emas akan diambil jika gagal membuat bayaran pinjaman. Seterusnya, pinjaman bank dikenakan syarat tertentu. Nampak? Dia menceritakan tentang kelemahan bank. Sebab apa dia tak pilih bank tadi? Dinyatakan kelemahan sini. Ini pun dalam konteks markah. Seterusnya, faedah tahunan dikenakan atas pinjaman bank. Okey, faedah. Jadi semua tu tahu faedah bank akan di-charge terhadap pinjaman yang kita buat. Seterusnya, pinjaman bank tiada had. Dia sebut kelebihan bank. Sepatutnya Cik Maria tu berfikir-fikir tentang kelebihan kat sini pula lah. Ikut kelayakan untuk bayar balik. Dan maksimum 6 markah. 6 markah tu total semua. Kita jumlahkan daripada kebaikan dan keburukan yang ditulis tu. Kalau ikutkan sini, kita boleh dapat sampai 11 markah lah. Okey? Itu cara menjawab soalan sejauh manakah anda bersetuju ataupun bincangkan. Tapi kalau soalan tu tanya, adakah anda bersetuju? Itu kena jawab dulu. Setuju ke tak setuju? Jawab setuju, dia ada markah dia dan bagi huraian penerangan untuk kelebihan lah. Okey, kata tugas yang berikutnya ada lagi. Okey, ada sikit lagi. Situasi berikut berkaitan dengan proses komunikasi. Proses komunikasi ini kita ada belajar dan tajuk tingkatan 4. Aiman, sekali lagi, Man. Okey, baik cikgu. Encik Hafiz yang sedang bertugas di luar kawasan telah menghubungi setiausahanya, Cik Nina, melalui telefon memintanya untuk menghantarkan sebut harga bekalan bahan mentah melalui email dengan kadar segera. Jelaskan proses tersebut 4 markah. Calon perlu tahu cara menjawab soalan ini ialah bab 4 tingkatan 4 proses komunikasi. Jadi kalau murid tak jelas tentang tajuk ini, dia tak boleh nak jawab. Sedangkan soalan ini senang sahaja. Okey. Berpandukan konteks yang ada dalam buku teks, calon diajar ialah dalam bentuk lukisan. Dia tunjuk carta alih bagaimana seorang penghantar maklumat sampaikan maklumat sehinggalah yang terakhir. Contoh kalau saya tulis ini penghantar. Boleh tulis ke? Boleh cikgu. Okey, penghantar Saya tulis ini penghantar. Okey, lepas penghantar tu mungkin dia ada melalui beberapa saluran. Okey. Lepas tu kemudian dia sampai ada istilah dia kita sebut sebagai encode dan decode dekat sini. So murid tulis penghantar, saluran, kemudian dia buat encode. Lepas tu dia buat decode dan penerima maklumat. Ini murid yang dah belajar ni, dia mungkin nak lukis. Sebenarnya kalau murid lukis macam ni, dia masukkan penghantar. Siapa yang penghantar maklumat ni, Man, dalam cerita ni? Penghantar maklumat adalah Encik Hafiz. Encik Hafiz. So murid tulis kat sini Hafiz. Sebenarnya dengan cara ini juga murid berpeluang untuk mendapat markah. Sebab dia belajar macam ni. Tapi walaupun sebegini, sepatutnya kita jelaskan proses tersebut. Nampak? Saya tulis, Encik Hafiz merupakan penghantar. Yang ni tadi, penghantar yang starting tadi tu. Yang tadi saluran yang digunakan, apa saluran digunakan tadi? Melalui apa? Dia melalui telefon. Disebut kat sini telefon. Kita bagi markah kat sini. Okey, jadi penerangan yang lain, maklumat yang disampaikan, murid-murid perlu tahulah, itu ialah encode. Maklumat yang cuba disampaikan kepada Cik Nina tadi tu. Jadi bila Cik Nina tu faham, memahami arahan, itu decode. Sepatutnya calon-calon SPM dah tahu untuk tajuk ni, dah tahu membezakan antara encode dan decode. Dan tindak balas Nina tadi itu untuk menghantar sebut harga melalui email, itu kita sebut sebagai maklum balas. Jadi apa yang ada dalam petikan itu cuba dinyatakan oleh calon dalam bentuk jawapan yang lebih tersusun merujuk kepada tajuk proses komunikasi. Maksimum 4 markah, 1 markah ditolak jika jawapan umum. Tiada menyatakan nama sesiapa dalam ini, mungkin akan ditolak 1 markah, Man. Okey cikgu. Jadi kita dapat faham bahawa macam mana cara untuk kita menjawab dalam mata pelajaran kita pada hari ini, untuk kita susun elok-elok macam mana jawapan-jawapan yang cikgu berikan sebentar tadi. Tapi kita nak berehat seketika cikgu. Boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran perniagaan, kita nak belajar macam mana nak jawab untuk kertas 2 dalam mata pelajaran ini. Baik, cikgu boleh kita teruskan? Okey Man, baik, Silakan, kita cikgu. teruskan untuk kaedah menjawab kertas 2 bagi soalan bahagian B. Okey, biasanya soalan bahagian B ni dia boleh ada dalam bentuk situasi kita sebut sebagai mini case. Sebab kalau kajian kes memang bahagian C itu nanti. Bahagian B ni ada mini case, ada juga situasi yang calon perlu kuasai untuk menjawabnya. Mungkin boleh jadi semua soalan bahagian C dia ada soalan 7, soalan 8, soalan 9 dan pilih 2 yang terbaiklah. Jika soalan pengiraan nak ditanya, bahagian B ni mungkin paling berpotensi lah soalan pengiraan tu ada. Tapi sekarang kita tak tengok soalan pengiraan, kita tengok situasi ini. Pernyataan berikut berkaitan dengan sebuah milikan perniagaan. Sebut milikan perniagaan, kita dah tahu berkaitan bab 1, tingkatan 4. Okey, seterusnya, Aiman. Sebab nama Aiman. Kena Aiman bacalah. Baik, cikgu. Encik Aiman telah mendaftar perniagaan dengan nama Indah Terbina Enterprise yang menjual bahan-bahan binaan di Taiping pada tahun 2016. Pada tahun 2022, ketika mengikuti kursus keusahawanan, beliau telah bertemu dengan seorang usahawan syarikat Maju Bina Berhad yang mencadangkan kepada beliau supaya menukarkan pemilikan perniagaannya. Beliau membuat keputusan untuk menukar bentuk milikan perniagaan sedia ada dan telah menjual share perniagaan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan terdekatnya bagi mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan perniagaannya. Okey, baik Aiman. Terima kasih. Jadi sebelum kita lihat soalan, daripada situasi petikan ini juga, murid dah kenal pasti beberapa poin. Dia sebut tentang milikan perniagaan dekat sini. Jadi tajuk milikan perniagaan, kita tengok apa saja yang berkaitan milikan. Kita nampak juga sini syarikat Maju Bina Berhad oleh usahawan yang dijumpa. Kemudian daripada nama asalnya Indah Terbina Enterprise. Okey, dia tukar bentuk milikan perniagaan ini kepada, dia tak bagi tahu kepada apa, cuma dia bagi tahu dengan cara dia menjual share perniagaan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan terdekat. Okey, bagi mendapatkan modal tambahan. Jadi murid yang faham situasi berkaitan pemilikan perniagaan ini pasti boleh jawab. Kita tengok bentuk soalan yang ada dekat soalan bahagian B ni. Okey, kalau kita tengok markah, ada 15 markah. 15 markah ini calon lihat ada A, soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Itu menjurus kepada situasi. Jika lihat pada soalan B, perbezaan antara stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan, itu dia dah campur dengan subtopik yang lain lah. Jangan pula soalan B pun calon jawab tentang syarikat bina tadi tu. Okey, kita lihat yang pertama. Apakah ciri pemilikan perniagaan Encik Aiman bermula tahun 2022? Ini maksudnya selepas dia tukar tadilah. Selepas mendapat nasihat, dia tukar. Apakah ciri pemilikan perniagaan Encik Aiman bermula tahun 2022? Okey, apa ciri pemilikan ni kalau kita lihat? Apa ciri? Dia merupakan syarikat Sendirian Berhad ataupun kita sebut sebagai syarikat Berhad. Kenapa murid jawab syarikat Sendirian Berhad? Ambil terus daripada dalam situasi soalan tadi. Encik Aiman telah menjual share perniagaan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan terdekat bagi mendapatkan modal. Jadi memang sebenarnya jawapan tu dah disediakan. Calon ambil jawapan dan dia kena pasti saja milikan perniagaan yang baru tersebut. Okey, dapat 2 markah. Okey, habis soalan pertama itu dah dapat 2. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Jelaskan akta dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh Encik Aiman bagi menukar bentuk milikan perniagaan tersebut. Ini soalan respon terhad juga. Jika murid tak tahu akta, mungkin dia tak boleh nak jawab lah. Tapi setiap perniagaan yang murid-murid daftar, dia biasa tahu di mana dia perlu daftar perniagaan. Daftar perniagaan di Syarikat Suruhanjaya Malaysia, SSM. Murid tersebut mendaftarkan perniagaan di SSM. Itu pun sebenarnya dah ada markah walaupun dia tak menjelaskan apa aktanya. Tapi kena tahulah akta itu dapat 1 markah dan diikuti dengan penjelasan lain berkaitan milikan perniagaan tersebut. Okey, apa akta syarikat ni? Murid kena tahu. Dia tingkatan 4 dia belajar akta ni, tingkatan 5 pun dia belajar. Akta apa? Akta syarikat. Akta syarikat tahun bila? Kita lihat akta syarikat 1965 ataupun akta syarikat 2016. Mana dah diubah suai lah. Dua-dua jawapan tu kita terima. Dapat 1 markah di situ. Seterusnya, wajib daftar perniagaan dengan SSM. Calon tulis daftar perniagaan dengan SSM. Itu pun dah memadai untuk dapat markah. Seterusnya, membuat carian nama. Nama lain carian nama ni ialah menggunakan borang PNA 42. Murid
memang tahu sebab dia buat kerja khusus, dia memang ada buat borang PNA 42 ni. Seterusnya, nama perniagaan menggunakan syarikat perniagaan Sendirian Berhad ataupun SDN BHD. Kita pun tahu, Aiman kalau nak tahu perniagaan tu syarikat Sendirian Berhad ke Awam Berhad, kita tengok dekat belakang dia lah kan. Nampak kalau tulis SDN BHD, kita dah tahu Sendirian itu Berhad. syarikat Sendirian Berhad. Okey. Kalau dia syarikat Berhad saja, Awam Berhad, Awam Berhad. Dekat belakangnya akan tulis Berhad. Contoh nama-nama perniagaan apa yang di luar sana, Berhad. Itu contoh syarikat Awam Berhad lah. Okey, nampak pemegang share sekurangnya seorang, tidak melebihi 50 orang. Kalau murid keliru antara seorang dan 2 orang ni, boleh buat rujukan balik dalam buku teks tingkatan 5, tajuk bab 6, persediaan memulakan perniagaan. Okey, seterusnya, membuat permohonan pemerbadanan syarikat ataupun disebut borang permohonan pendaftaran syarikat Seksyen 14, terima kelulusan pemerbadanan dan juga melantik setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari. Ini semua berkaitan Akta Syarikat 2016-1965 ini diterangkan pula dalam bentuk ayat. Sebenarnya 3 markah je penerangan bawah tu. So jumlah keseluruhan dia dapat 4 markah. Tapi dalam ruangan jawapan tu pilihan tu banyak man. Jadi murid untuk dapat markah ni cubalah menulis. Cuba je. Kebanyakan murid yang tak dapat skor ni, dia tak cuba tulis. Dia rasa macam, susahlah soalan ni, tak nak jawab lah. Cuba je tulis. Okey, seterusnya, bandingkan milikan perniagaan Encik Aiman tahun 2022 dengan syarikat Maju Bina Berhad. Man, nampak ni Berhad. Kalau Berhad kat sini, dia bukan Sendirian Berhad lah. Dia Awam Berhad. Okey, kalau bandingkan macam mana man sebenarnya nak jawab soalan bandingkan? Kebanyakan murid jawab bandingkan, dia buat perbezaan saja man. Sebenarnya bila soalan bandingkan, dia mesti menceritakan tentang persamaan dan juga perbezaan. Baru dia boleh komplit sampai 5 markah. Okay, jadi saya tunjukkan persamaan dan perbezaan syarikat Sendirian Berhad dan Awam Berhad. Jika lihat, murid-murid lihat ke dalam skrin ini, iaitu persamaan kita ada lebih kurang 246 yang disediakan. Murid-murid jika tahu persamaan ni semua, dia layak dapat sehingga tak sampailah 5 ni. Dia boleh dapat sampai 3 markah. Sebab untuk pemarkahan bagi soalan bandingkan, dia mesti ada persamaan dan perbezaan. Maksudnya 3 markah persamaan dan 1 perbezaan pun dah memadai. Okey, tapi kalau dia ingat 1 je pun tak apa. Dia kata, okey je, menanggung liability terhad bagi dua-dua syarikat ni. Okey, 1 markah. Kemudian kita tengok perbezaan, nampak? Kita buat dalam bentuk jadual, lebih nampak jelas. Syarikat Encik Aiman dan juga syarikat Maju Bina Berhad. Okey, syarikat Sendirian Berhad, Awam Berhad. Jadi murid-murid dapat membezakan melalui fakta-fakta dalam ciri-ciri syarikat tersebutlah. Jadi murid-murid layak dapat 5 markah maksimum. Okey, seterusnya. Soalan yang lain. Habislah soalan yang berkaitan syarikat pembinaan tadi tu dah habis. Kita tengok soalan yang akhir untuk bahagian B ini. Jelaskan perbezaan antara stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Dia lari ke man? Stok ni? Lari cikgu. Ui, lari stok bergerak pantas Okey, jadi calon-calon perlu faham. Stok bergerak pantas, stok bergerak perlahan ni ialah bab 5, tingkatan 5, persediaan menjadi usahawan. Faktor penyumbang memulakan perniagaan, kita perlu tengok stok perniagaan. Ada stok bergerak pantas, stok bergerak perlahan. Kalau beza, kita buat dalam bentuk jadual. Lebih nampak jelas kiri dan kanan. Okey, saya tunjukkan terus jawapan. Stok bergerak pantas ialah stok yang dapat dijual dengan cepat. Bukan stok tu dapat lari man. Jangan kata stok bergerak pantas tu contoh kereta sport. Kenapa? Kereta sport laju je tu. Salah tu. Stok bergerak pantas ialah stok yang dapat dijual dengan cepat. Begitu sebaliknya untuk stok bergerak perlahan, stok yang perlu ambil masa yang lama untuk dijual. Jadi bila murid faham, stok bergerak pantas ini dia berisiko rendah sebab barang tu dapat dijual dengan segera. Manakala stok bergerak perlahan berisiko tinggi. Letak lama orang tak beli, menyebabkan barang tu mungkin rosak dan sebagainya lah. Dan sila bagi contoh. Contoh itu menunjukkan murid faham bagi apa soalan tanya. Jadi barangan keperluan harian ataupun disebut je. Contohnya susu. Jadi susu tu contoh barang keperluan harian yang bergerak pantas lah. Dan satu lagi stok bergerak perlahan, kereta mewah. Dia sebenarnya nak kata kereta saja, mungkin kereta orang ramai beli. Tapi nak kata dia bergerak perlahan tu, bukanlah sehari tu datang sampai 10 orang datang masuk kedai beli kereta. Macam beli pisang goreng pula kan. Jadi itu membezakan antara stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Jawapan maksimum 4 markah. Okey cikgu. Jadi kita nak dah tahu dah berkaitan dengan bahagian B tadi cikgu Okey. Okey, jadi lepasnya kita nak tengok pula macam mana bahagian C. Jadi kita nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh man. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran Perniagaan Kertas 2. Kita nak ambil tips macam mana nak jawab soalan ni kan. Dan lebih utama lagi untuk segmen pada kali ini, kita nak cerita pula tentang bahagian C kajian kes. Silakan cikgu. Okey Man, kita teruskan dengan bahagian C kertas 2 ini, yang mana markah yang diperuntukkan ialah 20 markah. Murid-murid takut tengok bahagian C ni sebab dia ada petikan. Dia boleh ada petikan, dia ada gambar rajah, dia ada situasi soalan lah. Mungkin panjang sikit lah. Jadi murid takut. Cuma hari ini saya nak kongsikan bagaimana sepatutnya murid boleh skor dengan baik bahagian C ni. Yang pertama sekali, bila masuk saja bahagian C, tak perlu baca kes yang panjang tu. Sebab dia dalam kes itu, dia mungkin ada disertakan dengan jadual, dia mungkin ada gambar rajah, ada graf. Jadi murid rasa macam, susahnya. Jangan pergi baca dekat kes. Terus baca soalan. Baca soalan ialah kenal pasti bab mana yang ditanya dalam setiap soalan dan apa isu dalam soalan. Sebenarnya kita baca soalan tu pun, kita dah dapat gambaran kes tersebut tentang apa. Okey, seterusnya untuk menjawab kajian kes ini juga, biasanya soalan disusun mengikut perenggan. Okay, soalan A mungkin berada di perenggan pertama. Jadi murid dah ambil maklum tu sebab dia dah baca soalan. Nanti dia akan lebih ambil perhatian terhadap kes yang dibacakan. Jawapan kemungkinan akan ada. Saya kata kemungkinan kan, saya kata confirm kan tak keluar, tak sama lain pula kan. Jadi dia kemungkinan akan ada dalam kajian kes tersebut. Jadi jika calon kena pasti, ini jawapan. Terus ambil apa yang dia rasa jawapan tu, terus salin dalam jawapannya lah. Okey, dan tambahan jawapan disertakan dengan pengetahuan calon. Seterusnya, jawapan yang ditulis mesti berdasarkan situasi dan melibatkan 4 atau 5 topik dalam soalan kajian kes. Okey, jangan rugikan markah. Sebenarnya murid boleh dapat 10 minimum ni, 10 ke atas lah. Jika dapat 10 tu bagi saya, baik dah tu, calon yang baik. Okey, jadi contoh soalan kajian kes yang saya bawakan hari ini. Okey, jika murid-murid dapat lihat ya, saya tak terus kepada kes. Saya terus rujuk kepada soalan. Jadi murid-murid kena pasti soalan. Kita tengok soalan pertama, dia tanya, wajarkah Puan Numa menerima rakannya sebagai rakan kongsi? Maksud baca soalan kita dah tahu, ni mesti ada pasal rakan kongsi. Kemudian dia kemukakan alasan. 3 markah. Jadi rakan kongsi, dia tanya wajar ke tak wajar. Kita nampak kemukakan alasan. Mana kita bagi 2 alasan. Sebab apa 2 alasan? 1 kita jawab wajar ke tidak wajar. Dapat 3. Soalan B, jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh pengurus sumber manusia TAM. Kita pun tak tahu TAM ni apa lagi sebab kita tak baca lagi. Bagi mempertikaikan mutu perkhidmatan. Maksudnya tindakan yang perlu diambil. 5 markah, jelaskan maksudnya 5 tindakan lah yang kita perlu tahu. Seterusnya, C1. Mengapakah Puan Numa merasakan cadangan pengurus cawangan kurang sesuai? Okey, kita tengok cadangan pengurus cawangan rasa kurang sesuai. Kita tak tahu apa cadangannya. So, kita dah tengok. Nanti nak dapat untuk 4 markah ni. Seterusnya, cadangkan kaedah pengiklanan. Kaedah pengiklanan yang lebih berkesan kepada Puan Numa merujuk kepada 3 markah. Dan akhir sekali, tiba-tiba ada soalan pengiraan. Sebab tu saya tak boleh jamin. Soalan pengiraan, kadang-kadang dia mungkin ada kat bahagian C, kadang-kadang tak ada. Tapi kalau ada kat bahagian C, calon tak tahu jawab soalan pengiraan, dia akan rugi 5 markah ni begitu saja, Man. Jadi, calon-calon SPM semua, soalan pengiraan tu buat ulang kaji juga. Kalau ada dekat bahagian B, tak apa. Suatu soalan pilihan. Tapi kat bahagian ini, kira. Contoh, kedudukan kewangan berdasarkan peratus margin untung bersih. Murid-murid dah perlu tahu dah. Margin untung bersih, dia tahu. MUB, margin untung bersih. Mana kalau dia hafal formula, dia terus tulis formula terus pada kertas soalan tersebut. Margin untung bersih sama dengan, dah nampak untung bersih. Untung bersih tu dekat atas. Untung bersih bahagi jualan bersih kali 100. Dia dah tulis siap-siap supaya dia takut lupa kejap lagi. Okey, ini formula yang dia nak akan pakai untuk soalan yang D. Sebenarnya, Man, tulis formula saja tanpa kira dah boleh dapat markah sebenarnya. Oh, formula baru dah dapat. Baiknya perniagaan ni, kita nak tengok calon kita yang berusaha betul-betul ni, dia sebenarnya dah boleh melayakkan dia untuk dapat markah lah. Tak apa-apa. Tapi jangan tulis kat kertas soalan. Nanti pindahlah kat kertas jawapan. Kalau kat kertas soalannya, rugi juga markah tu. Okey, jadi bila kita dah kena pasti isu bagi setiap soalan,
baru pindah baca kes. Tapi pindah baca kes jangan baca semua. Pun nanti pening juga. Okey, di mana kes yang ada dekat depan ni. Kalau murid-murid nampak saya tunjukkan kat sini ada soalan bahagian C ni, ada 2 muka surat soalan yang mana kita baca perenggan pertama sajalah. Okey, perenggan pertama boleh saya tunjukkan juga ke sini. Kita refer kepada perenggan pertama sahaja. Sebab kita nak tengok ada tak isu berkaitan soalan A. Soalan A tadi, wajarkah Puan Numa menerima rakannya sebagai rakan kongsi. So bila kita baca perkembangan TAM ni taska anak manja. Okey, dia bagi singkatan teruslah. Jadi perkembangan perniagaan ini telah menarik minat rakannya Puan Hanis menjadi rakan kongsi dan perniagaan. Kawan dia nak join lah. Okey, jadi Puan Numa perlu melihat kewajaran TAM untuk menerima rakannya sebelum membuat keputusan. Jadi dah tahu, ini soalan yang pertama. Berhenti dekat sini. Kita tanda, kita pangkah, berhenti sini. Jawab soalan A. Jawablah soalan A. Baru kita jangan tergesa-gesa nak jawab semua. Wajarkah? Aiman, jika awak berada dalam situasi ini, adakah awak rasa wajar Puan Numa menerima rakannya sebagai rakan kongsi? Wajar, cikgu. Okey, awak jawab je wajar itu sebenarnya dah dapat 1 markah. Jadi calonnya, sebab dia tanya, wajarkah Puan Numa menerima rakannya sebagai rakan kongsi? Calon jangan tergesa-gesa bagi alasan. Jawab dulu. Wajar. Tapi jangan risau. Biasanya soalan SPM ni jika tanya pendapat, dia ada hak kepada calon untuk menjawab wajar ataupun tak wajar. Jangan nanti Aiman dah habis peperiksaan, kau jawab apa tadi? Wajar ke tak wajar? Tak wajar. Salah jawapan kau tu. Tak semestinya salah. Okay, jadi Aiman kata wajar, sebenarnya dapat 1 markah dah kat situ. Jadi bagi alasan 2 lagi. So calon perlu tahu kelebihan perkongsian ataupun tidak. Sekarang dia nak kata wajar. Kenapa rasa wajar? Wajar ke terima sebagai rakan kongsi? Wajar, cikgu. Sebabnya? Sebab boleh menambah modal. Tepat jawapan tu. Betul ke, cikgu? Tak tengok jawapan lagi dah tahu. Modal yang disumbangkan menjadi lebih besar. Kata dapat menambah modal, kita bagi jawapan yang pertama ni lah. Modal lebih besar, boleh berkongsi kepakaran. Cukup sebenarnya. Situ pun dah melayakkan calon untuk dapat keseluruhan 3 markah dekat bahagian soalan pertama ni lah. Jika dijawab wajar. Kalau dijawab tidak wajar, pun ada dalam pilihan jawapan, iaitu tidak wajar. Kenapa tak suka nak kongsi? Nanti bergaduh je. Kan Aiman kata takut bergaduh. Sebenarnya takut bergaduh tu kita bagi jawapan dekat mana? Yang kedua, cikgu. Mana? Perselisihan faham. Perselisihan faham. Betul kat sini. Ada calon tak ingat nak tulis perselisihan faham ni. Dia kata, mungkin nanti akan bergaduh. Dapat markah tu. Kita faham. Maksudnya menyebabkan perniagaan tu tak berjalan lancar, dia bergaduh kan. Okey, seterusnya keputusan dibuat bersama dan tindakan negatif rakan kongsi itu boleh menyebabkan imej terjejas. Kat sini dah dapat 3 markah. Okey, cantik. 3 markah pertama dah dapat. Kemudian kita berbalik kepada soalan yang B tadi tu. Dia kata jelaskan tindakan yang perlu diambil. Jadi kita berbalik kepada kes tadi. Kita mula baca balik perenggan yang kedua. Sejak akhir-akhir ini Puan Numa telah menerima aduan daripada seorang penjaga tentang pengasuh di Cawangan Rembau dalam mengenali keasuhan. Tindakan segera perlu diambil bagi menangani masalah. Nampak dia dah sebut dalam situasi ini, tindakan perlu dilakukan supaya mendapati terdapat beberapa orang penjaga mula mengeluarkan anak. Dah start keluarkan kan. Dah keluarkan anak, dah report semua kan. Dah keluarkan anak pula, menyebabkan dia perlu ambil tindakan. Jadi berbalik kepada soalan B, jelaskan tindakan yang perlu diambil. Okey, jadi ini kebat lah. Calon kena fikirlah jika dia berada dalam situasi itu sebagai seorang pengurus pusat asuhan ini, bagaimanakah tindakan yang perlu diambil. Okey, saya kongsikan jawapan calon. Jawapan sepatutnya, bila dapat aduan, langkah pertama, siasat. Kena siasat dulu. Mana boleh tegur percaya orang report. Okey, jadi menyiasat aduan yang diterima daripada penjaga, minta maaf. Jadi apa contoh siasatan yang kita boleh buat? Kita tengok apa? CCTV. Kita boleh tengok CCTV yang nampak. Sebab takkan kita nak tunggu je kan. Jadi menyiasat melalui CCTV sebenarnya itu markah yang kedua dah tu. Okey. Yang ketiga, memberi teguran kepada pengasuh bermasalah ataupun membuat rundingan. Sebenarnya kita nak tingkat perkhidmatan. Janganlah terus buang. Kita bagi nasihat lah sebab baru lagi berlaku kan. Okey, seterusnya menghantar pengasuh menjalani latihan ataupun sebutkan contoh-contoh kursus. Seperti mana tadi saya memang menggalakkan calon untuk menulis contoh-contoh yang dia tahu. Jangan simpan-simpan dalam kepala. Terus tulis apa yang tersimpan sebab dah lama dah budak-budak SPM kita ni belajar ni. Jadi
terus tulis apa yang kamu rasa sesuai. Menyediakan standard prosedur operasi SOP yang sesuai dalam perniagaan, memotivasikan pengasuh ataupun memberi sokongan. Disebut memberi nasihat pun kita terima untuk jawapan yang seterusnya. Dan akhir sekali memberikan insentif yang munasabah. Ialah dapat tambahan insentif ke kan. Seronok sikitlah dia bekerja tu. Jadi itu antara tindakan yang boleh diambil bagi meningkatkan kualiti. Kat situ maksimum 5 markah. Selesai di sini. Jawab soalan C. Itu kaedah menjawab soalan. Mengapakah Puan Uma merasakan cadangan pengurus cawangan kurang sesuai digunakan? Apa yang kurang sesuai? Baca perenggan seterusnya. Pengurus cawangan mencadangkan pemasangan kain rentang di setiap negeri sembilan, di setiap cawangan negeri sembilan untuk mempromosikan taska anak manja ini. Tetapi Puan Uma rasa tak sesuai. Aiman sendirilah kalau berbalik kepada soalan. Soalan ni tadi. Mengapa Puan Uma merasakan cadangan pengurus cawangan memasang kain rentang ini tak sesuai? Bagi tahu sebab 4 markah, so bagi 4 sebab. Okay, apa sebabnya? Mungkin mendatangkan kos yang tinggi. Okey, melibatkan kos perniagaan. 1 markah dah dapat. Kain rentang man kat situ je. Betul cikgu? Kain rentang dah lah ada kos. Itu dekat satu kawasan saja. Jadi calon boleh tulis hanya terdapat di cawangan taska anak manja sajalah. Lagi Man, boleh nampak? Orang tak sempat nak baca tu. Bawa kereta. Bawa dia kereta tulis tak apa sesuai. tu? Aiman kan tulis, saya bawa kereta laju, tak sempat baca. Itu pun saya terima sebagai 1 markah. Menunjukkan calon ni faham, tak sempat baca kain rentang tersebut. Tak apa, kalau calon cuba tulis jawapan, macam tak berapa formal, tapi memahami maksud yang cuba disampaikan, ada sebenarnya peluang markah dia kat situ. Tulis je lah apa yang kamu rasa sesuai untuk menyatakan gantung kain rentang tu tak sesuai. Okay, kita lihat contoh jawapan yang ada. Kain rentang boleh lihat kawasan tersebut saja, liputan tidak meluas, tak menarik. Okey, tiada kesan audio, mana ada bunyi kain rentang kan. Okey, maklumat kurang jelas. Macam tadi Aiman kata, tak sempat baca, naik kereta laju. Betul, dapat markah dekat yang keempat. Seterusnya, tidak banyak maklumat dapat disampaikan. Kain rentang berapa banyak je boleh masukkan. Okey. So kat situ kain rentang melibatkan kos. Itu jawapan pertama yang Aiman sebutkan tadi. Saya tunjukkan sini markah, ada 4 markah maksimum. Habis dekat bahagian tersebut, mungkin masih lagi sebab dia tadi, okey, soalan yang kedua, dia suruh cadangkan kaedah pengiklanan yang lebih berkesan kepada Puan Uma. Jadi bila kita dah rasa itu tak sesuai, okey, masih lagi dalam konteks perenggan yang ketiga ini, kenapa rasa tak cadangan kaedah pengiklanan? Kalau Aiman sebagai pengurus pemasaran dekat situlah, saya mintakan cadangan apa cadangan Aiman kaedah pengiklanan yang boleh digunakan. Guna iklan media sosial boleh ke cikgu? Menggunakan media sosial, 1 markah. Kenapa awak nak guna media sosial? Sebab kita boleh pergi ke seluruh dunia. Okey, seluruh dunia, mana liputan tu lebih luas. Dah 2 markah. Lagi yang ketiga? Lagi mungkin kosnya lebih rendah. Kos lebih rendah. Cukup kan? Nampak ni contoh soalan respon terbuka yang boleh dijawab berdasarkan situasi. Aiman yang baru tengok ni pun dah boleh jawab 3 markah. Apatah lagi murid-murid yang dah belajar lama ni. Saya yakin dan percaya boleh jawab juga soalan kajian kes ini. Okey, terus dapat 3 markah dekat situ seperti mana yang saya nyatakan tadilah. Ada media elektronik yang disebutkan oleh Abang Aiman tadi tu, media elektronik. Nampak jawapannya ada banyak walaupun maksimum 3 markah. Selain media elektronik, kita ada media apa? Media cetak. Media cetak, betul. Media cetak seperti apa? Macam flyer cikgu, hantar dekat kedai-kedai, letak dekat kereta. Flyers yang letak dekat wiper kereta, boleh juga. Media cetak pun ada dalam jawapan, mengedarkan risalah. Ada salun sebut, mengedarkan risalah letak di wiper kereta ataupun dalam raga motosikal. Itu sebenarnya mengedarkan risalah dah markah. Ni menghantar dari rumah ke rumah, selit di surat khabar ataupun kata contoh lain, selit dekat wiper kereta tadilah. Dapat markah. Tapi 3 markah sajalah maksimumnya. Kita tak payahlah tulis banyak sangat. Dah rasa confident, it's okay. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan akhir. Biasa soalan akhir untuk kajian kes ni dia susah sikit lah. Susah sikit pun tak apa. Yang awal tadi kita dah banyak skor lah. Dah dekat 15 markah kita skor. Jadi, formula tadi kita dah ada. Calon kena mengira lah. Soalan pengiraan macam ni memang kena tunjukkan. Jangan kira dekat kalkulator semata-mata. Tiba-tiba ada je jawapan. Saya tak nak. Calon-calon mesti menulis formula dulu. Kemudian kira, tulis. Seperti mana kamu biasa buat dalam matematik kan. Tunjukkan jalan pengiraan. Dan akhir sekali kita akan nampak jawapan. Okey, untuk dapat 5 markah, kita tengok
petikan seterusnya pada perenggan yang berikutnya. Okey, seperti mana yang saya paparkan, kita dah tahu ini soalan akhir. Jadi kita baca keseluruhan lah, yang baki lagi lah. Okey, masalah ini telah menjejaskan jumlah pendapatan taska anak manja ini. Puan Numa meminta pengurus kewangan membentangkan penyata pendapatan. Berikut merupakan penyata pendapatan tersebut. Okey, dia tunjukkan penyata pendapatan. Sebenarnya murid-murid perniagaan, dia bila lihat penyata pendapatan ni, dia dah takut lah. Dia kata, alah soalan ni susahnya. Dia tak apa, baca dulu, tengok. Dia bukan nak suruh buat penyata pendapatan. Dia dah bagi penyata pendapatan. Okey, dia ada sebut untung bersih. Sebab tadi kita dah tahu dalam soalan tanya, peratus margin untung bersih. Kita pun dah tahu formula nak kira. Margin untung bersih tadi ialah untung bersih bahagi jualan bersih. Okey, jadi untung bersih. Ini ialah tahun 2019. Kemudian dia sebut Puan Numa membuat perbandingan penyata pendapatan dibentangkan dengan tahun 2000 sebelumnya, 2018, seperti berikut. Disebutkan juga jualan bersih dan juga untung bersih. Jadi ada 2 tahun man. Kalau perasan betul-betul kita baca ni, ada satu 2019, satu lagi ialah 2018. Berbalik kepada soalan, tafsirkan kedudukan kewangan. Bila kita nak tahu kedudukan kewangan ni, biasa kita akan tunjuk perbezaan tahun lah. Perbezaan tahun, kita tunjuk. Okey, seperti mana jawapan, murid-murid boleh cuba kira. Kita tengok, nampak? Markah untuk formula tu dah ada. Seterusnya diikuti dengan jalan pengiraan. Pengiraan 2 tahun. Bila kira lengkap betul-betul, dapat sini markah dah 3. Kira dengan betul dah dapat 3 campur dengan formula. Ditambah dengan 2 jawapan yang lain menerangkan tentang margin untung bersih. Jadi kalau murid tahu kira peratus ini ialah kali 100. Dia bukan kali 100%. Saya betulkan mesti kali 100 dan jawapan tu peratus ditulislah. Tulis peratus. Kalau calon tak tulis peratus, mungkin boleh terima. Jangan dia tulis RM sudahlah. Itu dah lain. Itu lain lah. Jadi itu kaedah untuk menjawab soalan kajian kes. Murid jangan tinggalkan kosong. Cuba fahamkan soalan yang dinyatakan, kemudian sesuaikan dengan kes itu mengikut perenggan by perenggan, dan akhir sekali kamu akan lihat jawapan kamu tu banyak ditulis berbanding jika kamu tinggalkan kosong sahaja. Ini ikut formula dan pengiraan yang cikgu sebutkan. Konsep tu betul, insya-Allah dia boleh cari jawapan tu dalam kajian kes tersebut. Ya, baik cikgu. Mungkin cikgu ada sedikit nasihat ataupun tips terakhir yang kita nak tinggalkan kepada murid-murid kita sebagai rumusan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. Jadi murid-murid yang dah membaca buku teks kata 4 dan 5 ni, konten tu mungkin kamu dah kuasai. Minit akhir, tolong tengok balik kata tugas, iaitu dari jelaskan, terangkan, huraikan, bandingkan, sejauh mana anda bersetuju atau bincangkan, setuju atau tidak, kira, iaitu formula. Kena tengok balik, pastikan konten ataupun jawapan yang kita tulis itu betul-betul mengikut kehendak kata tugas soalan supaya markah kita itu dapat markah penuh. Tak nak tinggal-tinggal lagi. Sebab ini yang terakhir, kita nak buat yang terbaik bagi peperiksaan yang akan datang. Calon boleh skor dengan baik untuk SPM yang akan datang. Itu dia, cikgu dah cakap dengan penuh semangat ni. Kita nak markah penuh ni. Kita tak nak tinggal walaupun 2 markah, 3 markah. Semua kita nak sapu habis. Terima kasih kepada Cikgu Hamzi sama-sama atas ilmu yang diberikan. Dan terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa terus buat ulang kaji. Anda akan berjaya. Kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.